Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Syah. So hari ni kita stop dulu pembelajaran kita yang pasal Admaths, logaritma set dengan indeks tu, tajuk Admaths. Sekarang teacher nak jawab soalan yang pelajar bagi, soalan maths untuk menyelesaikan persamaan serentak dua pemulik ubah dan melibatkan pecahan. So sebelum ni teacher tak ada bagi yang pecahan yang memang pecahan banyak macam ni kan. So hari ni teacher nak jawab soalan ni dan teacher akan ulang balik macam mana cara nak guna kalkulator, so that senang nanti nak check jawapan. Bukan kita nak nak tiru ke apa kan. Kita just nak pastikan jawapan tu betul tak. Bila kita dah dapat satu jawapan, kita nak dapatkan jawapan yang satu lagi, pemulik ubah. Jadi teacher tunjuk dulu, ni 3 soalan yang teacher akan buat hari ni. So first thing, teacher tunjuk dulu macam mana nak tekan kalkulator. Kita check jawapan, senang nanti. So first, tekan menu ni. Dan tekan ke bawah. Nampak ni dia ada tulis equation function. So bila dapat equation function ni, kita nak pilih yang ni, tekan sama dengan. So dia akan naik kat sini, simultaneous equation atau polynomial. Kita akan guna simultaneous equation, persamaan serentak. So tekan nombor 1. So dia akan tanya kat sini, bilangan unknown ada berapa? So dekat sini kita ada 2, iaitu x dengan y. Jadi tekan 2. So dia akan naik yang kita kena isi nanti. Jadi macam mana nak isi? Kita isi macam biasa, iaitu x 1/2. Jadi kita isi 1/2. Tekan sama dengan. Dia akan naik dekat bahagian y. So bahagian y adalah 1/3. So 1/3. Tekan sama dengan lagi. Setiap kali nak ke sebelah, kita tekan sama dengan. And then hujung sekali adalah 3. Tekan 3. Sama dengan. Dan isi yang bawah pula, iaitu 1/4 sama dengan negatif ni, jangan lupa ni negatif 2/3 sama dengan negatif 1. Bila dah isi, kita tekan sama dengan, dia akan naik. Berapa x? X adalah 4. So kita dah dapat jawapan kat sini, x adalah 4. Saya letak sebelah ni. So kita akan dapat x sama dengan 4. Dan tekan sama dengan lagi, akan dapat y sama dengan 3. Okey. Dan saya tekan sama dengan lagi, dia pergi balik kat depan. So pergi balik kat depan, kita isi pula lah nombor 2 ni. Saya nak cari jawapan siap-siap. So nanti kita buat soalan, kita dah boleh check betul tak setiap kali kita buat. Okey. So yang ni, yang nombor 2, dia punya soalan adalah 1/3 sama dengan negatif 3/2 sama dengan negatif 5 sama dengan, yang bawah pula 3/4 sama dengan 1/3 sama dengan 11 sama dengan. So kita tekan sama dengan lagi, dia akan cakap kat sini x adalah 12. So tulis dulu x sama dengan 12. Y dia tekan sama dengan lagi. So y adalah 6. Y sama dengan 6. Okey, penting kita guna teknologi yang kita ada. Okey, soalan nombor 3. Saya tekan sama dengan lagi. Isi balik yang baru lagi, iaitu depan dia 1/2. Y dia adalah 1. Kalau tak ada apa-apa, maksudnya 1. Dan hujung sekali negatif 2. Dan ni adalah 1 juga. Lepas tu y negatif 1. Hujung sekali 8. So kita akan dapat kat sini x sama dengan 4. Dan y sama dengan negatif 4. Okey. So macam tu cara nak guna kalkulator. Dan sekarang pergi balik ke original mode, tekan menu, tekan nombor 1 lah. Terus dapat yang tadi balik, page depan balik. So jom kita buat soalan. 3 soalan ni kita dah ada jawapan. Kita nak check je yang kita buat. Saya akan buat menggunakan kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Saya start dengan kaedah penggantian dulu, sebab student saya tanya soalan penggantian dulu. Okay. So yang pertama, soalan nombor 1.
Saya bawa ke belakang. Ini adalah soalan yang tadi. Jadi kat sini dia kata 1/2x tambah 1/3y sama dengan 3. Ini adalah persamaan pertama. And then 1/4x tolak 2/3y sama dengan -1 ni persamaan kedua. Jadi kita nak pilih yang mana. Tak kisah nak pilih mana-mana pun sebab dua-dua ni dua-dua ada pecahan. Okey. So kalau saya akan pilih yang ada tolak ni sebab saya nak hilangkan tolak. Saya tak nak ada negatif. Saya akan gerakkan ke sana supaya dia jadi positif. So saya pilih from 2. Okey. From 2. Saya tulis kat sini dia akan dapat 1/4x. Gerakkan 2/3 kat belakang. So akan dapat 2/3y tolak 1. Ni kita tak gerakkan apa-apa, dia sama je. Dan dekat sini saya nak hilangkan 4 ni. Cara cepat, sebab ni persamaan kan, saya boleh darab dengan 4. Kenapa saya darab dengan 4? Sebab saya boleh cut atas bawah. Bila saya darab 4 dekat depan ni, saya kena darab 4 dekat sini juga. Sini darab 4. Sini pun kena darab 4. Semua kena darab 4. So sini boleh cut. So tinggal x bersamaan dengan 4/1 kan. So atas darab atas, bawah darab bawah. Kita akan dapat 8/3y tolak 1/4, 4. Ni adalah persamaan ketiga kita, iaitu dari nombor 2. Okey. Kita ambil dari nombor 2. Jadi bila kita nak masukkan nilai, substitute nilai, kita akan ambil yang kita tak pilih, iaitu nombor 1. Jadi kita masukkan sub into 1. So saya masukkan 1/2. X dia adalah 8/3y tolak 4 tambah 1/3y sama dengan 3. Jadi yang ni adalah konsep pendaraban. Jadi kena masuk ke dalam kedua-dua. Macam tu. So kita akan dapat 1/8, 8, 2/3, 6. Then darab dengan belakang juga. 1/2/4 kalau tekan kalkulator akan dapat 2. Tambah 1/3y bersamaan 3. Dan dari sini kumpulkan y dengan y yang sebutan nombor sahaja, kita kumpulkan belah kanan. Nak selesaikan kan? So 8/6 tambah dengan 1/3y. Tekan kalkulator. 8/6 tambah 1/3. So kita akan dapat 5/3y. Yang 2 ni saya bawa ke belakang. Kita akan dapat 5. 3 tambah 2, 5. And then dari sini kita selesaikan. Saya bawa ke sini So 5/3y bersamaan 5. Bersamaan 5. Betul lah. So kita gerakkan 3 dululah. Ni bahagi, bawa ke sana akan dapat darab 15. So y bersamaan 15 bahagi 5 akan dapat 3. Kalau tak yakin, tekan kalkulator. 15 bahagi 5 akan dapat 3. Okey. So jawapan dia y sama dengan 3. Kita check betul tak? Okey, betul. Y sama dengan 3. Jadi kita boleh sambung untuk cari nilai x. Untuk cari nilai x, kita boleh ganti dalam persamaan 1 ataupun 2 ataupun 3. Yang paling senang untuk kaedah penggantian, kita pilih yang ketiga ni. Kenapa kita pilih yang ketiga? Sebab kita dah jadikan x sebagai perkara utama. Kita boleh dapat terus nilai x ni. Jadi kita akan ganti ke dalam 3. Y sama dengan 3. Saya masukkan ke persamaan 3. Jadi kat sini kita akan dapat x sama dengan 8/3 y. Y adalah 3 tolak 4. So atas bawah kita boleh cut. Kalau tak pasti tekan kalkulator. Tapi saya dah tahu sebab atas bawah selalu cut je. So dapat 8 tolak 4. 8 tolak 4 akan dapat 4 lah. Jadi cek balik jawapan yang tadi. Nombor 1. Betul. X4, Y3. Okey. Ni kaedah penggantian. Kita ganti.
Dan kita proceed soalan nombor 2. Ni soalan nombor 2. Jadi kita buat sama-sama. Ni adalah equation 1. Ni adalah equation 2. Sama juga, dua-dua ada pecahan persamaan ni. Jadi saya nak hilangkan yang ada negatif. Saya akan pilih persamaan pertama. So saya akan dapat kat sini from 1. Saya akan dapat 1/3x bersamaan 3/2y tolak 5. Dan saya nak hilangkan 3 kan. Jadi saya darabkan 3 dengan semua. 3. Kalau nak bawa ke kanan pun boleh. Cuma selalu student akan careless sebab dia darab yang depan je. Dia tak darab belakang. Sebab tu saya suka guna cara hilangkan belah sini dan sini pun kena darab, sini pun kena darab. Sebab tu saya guna macam tu. Okay. So sini boleh cut. So kat sini akan dapat x bersamaan. Ni 3/1 kan. So atas darab atas, bawah darab bawah. 3 darab 3, 9/2y tolak 3 darab 5, 15. So ni adalah equation yang ke-3. So dari sini kita pilih equation pertama. So kita masukkan ke equation kedua. Kita masukkan 3 ke dalam 2. Masukkan, kita akan dapat 3/4. X dia adalah 9/2y tolak 15 tambah 1/3y sama dengan 11. Bila dah dapat yang ni, jangan takut nampak pecahan-pecahan ni. Darab macam biasa, asalkan faham konsep. Darab ke dalam dulu. Okey, so tekan je kalkulator. 3/4 darab 9/2. 3/4 darab 9/2. Kita akan dapat 27/8y. Tolak dengan 3/4 darab dengan 15. So dapat 45/4 tambah 1/3y sama dengan 11. Jadi saya akan kumpulkan y dengan geng y, nombor dengan geng nombor. Saya kumpulkan belah kiri, belah kanan. Okey, belah kiri yang ada huruf, belah kanan yang nombor sahaja. Saya sambung kat sebelah. So dekat sini kita akan buat 27/8 tambah 1/3 tambah 1/3. So kita akan dapat 89/24. 89/24y. Dan yang negatif 45/4 ni saya bawa ke belakang, dia akan jadi tambah. Jadi dia akan dapat 11 tambah 45/4. So kita akan dapat kat sini 89/4. Okey. Dan nak selesaikan nak dapatkan y, kita gerakkan 24 dulu, bahagi melepasi sama dengan, dia akan dapat darab. Jadi kita darab 24. 89y bersamaan 534. Dan gerakkan 89 pula. Darab akan jadi bahagi 534 bahagi 89. So akan dapat 6. Dan kita check balik yang kita dah tekan kalkulator tadi. Betul tak? So betul. Nombor 2, y sama dengan 6. Okey. Lepas tu baru kita proceed cari x. So, yang mana yang paling senang? Tadi saya dah cakap kan. Kita akan pilih yang mana yang kita dah jadikan sebagai perkara utama. Boleh je nak pilih nombor 1, 2. Cuma dia jadi complicated balik. Sebab kena susun balik nanti. So, kita pilih yang nombor 3. Masukkan y sama dengan 6 ke dalam 3. So, kita akan dapat x sama dengan 9/2. Y adalah 6 tolak 15. So, kat sini kita dapat 2 boleh cut atas bawah. Kalau tak pasti, tekan je kalkulator. 9/2 darab 6, okey?
So sini kita akan dapat 9/3 27 tolak 15. So 27 tolak 15 kita akan dapat 12. Jadi ni jawapan dia, X 12, Y 6. Jadi saya check balik kat sini. Yes, betul, X 12, Y 6. Okay. Dan soalan last sekali, soalan ketiga bagi kaedah penggantian. So ni adalah soalan dia. Saya masukkan dekat sini. Equation 1, equation 2. Okey, soalan ni dia senang sikit. Kenapa? Sebab equation kedua ni tak ada pecahan. Jadi kita better pilih yang tak ada pecahan. Okey. So saya pilih from 2. From 2 saya susun balik, saya tak nak negatif, jadi saya jadikan X sebagai perkara utama. Dia akan dapat Y tambah 8. Ini adalah persamaan ketiga. Kita pilih yang ni. Bila pilih yang ni, kita akan masukkan yang kita dah jadikan perkara utama ni ke dalam yang kita tak pilih, iaitu nombor 1. So 3 ke dalam 1. Kita akan dapat 1/2 Y tambah 8 tambah Y bersamaan negatif 2. Jadi yang ni darab macam biasa, darab ke dalam. Kita akan dapat 1/2 Y tambah 1/2 darab 8 akan dapat 4 tambah Y bersamaan negatif 2. So kita akan dapat kumpulkan Y dengan Y. Jadi kita boleh tekan kalkulator terus. 1/2 tambah dengan 1. So kita akan dapat 3/2 Y. Dan yang 4 nombor ni saya gerakkan dia masuk kat geng nombor sahaja. Akan jadi tolak 4 kan. So negatif 2 tolak 4. Kita akan dapat negatif 6. Jadi gerakkan 2 dulu, bahagi, melepasi sama dengan, dia akan dapat darab. Negatif 6 darab dengan 2, kita akan dapat negatif 12. So darab bawa ke sana akan dapat bahagi 3. Bahagi 3. So akan dapat negatif 4. Ni jawapan untuk Y. Kita check betul tak? So Y sama dengan negatif 4. Betul. Then baru kita proceed cari X. So nak cari X, yang mana senang nak isi? Equation ketiga. So bila equation ketiga ni, kita akan dapat X sama dengan Y dia negatif 4 tambah 8. So tekan kalkulator, kita akan dapat 4. 8 tolak 4. So check balik jawapan. Betul. X 4, Y negatif 4. Okay. So itu adalah kaedah penggantian. Jadi sekarang saya proceed untuk kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan ni kaedah yang selalu kita student akan guna sebab dia lagi senang daripada penggantian. Okay. Penggantian ni selalunya kita guna kalau melibatkan satu persamaan linear, satu persamaan tak linear. So hopefully dah faham macam mana nak buat persamaan serentak yang melibatkan pecahan. Make sure kalau you ada scientific calculator, gunakan sebaiknya scientific calculator ni untuk check jawapan. Dan cari, dah betul, kita dah cari satu, check jawapan, baru proceed kalau betul. Kalau salah, check balik apa yang kita salah ke atas. Ni sebagai direction kita. Okay. So sampai situ sahaja. InsyaAllah nanti esok saya sambung balik at maths tajuk index, logaritma, index, set and logaritma. Saya masuk hukum logaritma. Okay. So okay, InsyaAllah jumpa esok lagi. Bye. Assalamualaikum.